Okey, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Okey, kita check sound. Alhamdulillah. Kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaida untuk hari ni. Yes, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Kita check sound dulu. Is it okay? Tak okay ke? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum dan waalaikumsalam pada yang memberi salam. Sound okay ke, Ben? Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. Okey. Okay. Alright. Ya, kita boleh mulakan hari ni resepi yang dinanti-nantikan. Hari ni memang makin lama makin mood raya makin dekat. Ya, okey. Yeah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Minta seperti biasa, minta komen, minta love, share, like dan komen banyak-banyak. Share banyak-banyak ya. Share, kongsi-kongsikan lagi Yes. video live kita ni, okey. Almaklum, ini adalah social media. Jadi kalau national TV, kita buka je dia terus ada kan. Untuk social media, jadi bila kita berkongsi, jadi ramai lagi yang boleh tonton bersama dengan kita. Okey, Ben tolong sekejap Ben, saya lupa something sekejap. Okey, boleh. Tolong tu. Alright, so kita tunggu. Sepatutnya kita dah boleh mula dah ni, tapi sebentar ya. Okey. Ramai yang memberi salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. So, apa cerita you all yang sedang menonton ni? Dah cuba ke resepi-resepi mungkin biskut? Macam you all tengok kat sini pun rasa you all pun dah boleh tahu ya bahan-bahan yang ada dekat depan ni untuk apa, menu apa. Okey, jadi mungkin ada yang dah cuba menu-menu yang sama dengan apa yang ada kat depan ni. Okey, mungkin boleh kongsikan dengan kita dekat sini. Jadi kita nak tahu macam mana pengalaman anda dengan program kita, dengan resepi-resepi yang Kak Zaida dah kongsikan bersama you all. Okey, jadi di Instagram pun, anyway di Facebook memang ramai yang tahu, sedia tahu yang boleh kongsi di wall masing-masing. Okey, di Instagram pun boleh ya, kongsikan, hantar dengan kawan-kawan anda semua. Okey, jadi mereka pun boleh tonton sama dengan kita di IG. Okey. Tak ada mood Kak Zaida, tak tahulah leh raya ke tak. Itulah. Memang rasanya memang tak boleh kot. Raya boleh, kita raya je lah, kita kat rumah. Tapi kita tak boleh lah merentas negeri. Saya tak tahu ya, mungkin dah di-announce ke belum ke, tapi rasanya macam itulah kot, dah war-war kan ya. Yes. Tapi saya tak tahulah ya, bab tu saya tak tahu, kita ikut je lah. Tapi Betul. raya tetap raya ya, especially for those yang ada anak-anak di rumah. Kita kena raikan bersama dengan anak-anak kita ya. Jangan sampai nanti dia orang ni tak tahu nanti ya. Yang kecil-kecil ni dia tak tahu macam mana nak sambut raya ya. Nanti besok dia dengan keturunan dia akan datang, keturunan kita, anak dia nanti akan lupa so tak syok lah. Sedangkan kita daripada kecil ya, punyalah meriahnya kalau bulan puasa. Daripada satu Ramadan, daripada Rejab tu kan, tok kita dah sibuk sampailah Ramadan. Hinggalah raya. Ya, kita memang tunggu raya. Kalau kasut raya tu bersusun dekat tepi katil tu. Ya, pagi petang siang malam, bila lah nak raya kan. Dulu masa kita kecil-kecil lah ya. Tunggu nak raya. Sekarang ni budak-budak pun dah macam antara seronok dengan tak seronok ya. Jadi kita raya tetap raya. Kena adalah biskut raya, tak banyak sikit pun. Janganlah melebih-lebih pula ya, sebab dah tentu tak ramai yang datang rumah kita ya. So tapi kenalah ada sedikit biskut raya. Kita buat biskut raya dengan anak-anak. Jadi suasana tu tak adalah sampai sepi sangat ya. Ya. Ni rasa-rasanya macam tahun lepas juga ni ya. Betul. Alright, Kak Zaida dah ramai ni. Kita mulakan Jom Masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum pada semua. Okey, hari ni Kak Zaida nak tunjuk buat biskut lagi ya. Sebab ramai yang minta saya tunjukkan biskut seberapa banyak yang boleh. InsyaAllah. Okey, so hari ni Kak Zaida nak buat biskut lama juga. Ni biskut gajos. Ya, cashew nut cookies ya. Ataupun biskut gajos ya. Okey, bahan-bahan untuk biskut gajos kita. Kita guna dekat sini 250 grams butter, 50 grams minyak sapi, 50 grams gula caster. Saya pakai gula caster yang hari ya, saya tak pakai gula icing ya. Saya pakai gula caster, 1 biji kuning telur, 350 grams tepung gandum, 100 grams tepung beras,
200 grams brown sugar ataupun gula perang, 80 grams gajus puan-puan kisar hingga jadi serbuk macam ni ya. 80 grams gajus kisar dan setengah sudu teh vanila. Saya ulang sekali lagi, bahan-bahan untuk biskut gajus: 250 grams butter, 50 grams minyak sapi, 50 grams gula caster, 1 biji kuning telur. Kuning telur grade B ataupun C ya. Kemudian 350 grams tepung gandum, 100 grams tepung beras, 200 grams brown sugar ataupun gula perang, 1 sudu teh vanila ataupun setengah pun boleh ya, setengah hingga 1 sudu teh vanila. Sebab dia kalau kuat sangat bau vanila pun tak sedap ya. Saya cakap setengah hingga 1, ini terpulang kepada vanila masing-masing ya. Kalau vanila yang concentrated, yang pekat, dia pakai setengah saja. Kalau yang biasa tu pakai 1 sudu teh ya. Kalau kuat sangat vanila tak sedap juga ya. Nanti dia kill semua rasa gajus kat dalam, butter dan sebagainya lah ya. So kena letak agak-agak je lah ya, untuk nak dapatkan aroma sedikit pada biskut kita. Dan akhir sekali 80 grams gajus kisar. Gajus tu puan-puan perlu sangai atau masuk dalam oven, bakar di dalam oven, kemudian dikisar. Ya. Okey. So cara-cara dia senang aja seperti biasa biskut Kak Zaida. Siapa yang mengikuti program ni tahu ya macam mana cara saya buat biskut. Saya akan pukul ke semua bahan. Alright. Now butter 250 grams butter. Ini butternya lebih kurang 1 buku ya. Kebanyakan butter 1 buku ialah 250. Kebanyakan. Ada juga butter yang 200 gram. Tapi ni yang 250. Kita masukkan gula perang ataupun brown sugar. Ni rupanya brown sugar. Kemudian kita masukkan minyak sapi sebanyak 50 grams minyak sapi. Kita masukkan pula 50 grams gula caster, 1 biji kuning telur, kita masukkan juga, kita pukul dulu sebentar bagi dia rata sikit, baru kita masukkan tepung-tepung. Tak perlu pukul lama ya, pukul hanya rata je. Okey, kita masukkan ke semua tepung-tepung bersama dengan gajus. Ni gajus yang dah dikisar. Okey. Tepung beras. Dan tepung gandum. Bersama dengan sedikit vanila. Okey. Kita pukul dengan speed yang perlahan ya. Alright, ada yang bertanya, gajus is it cashew nut? Yes, cashew nut. Kita pukul hingga adunan sebati menjadi dough yang lembut ya. Tak perlu pukul laju lah. Saya guna sekarang ni speed 1 ya. Hingga adunan bergumpal ataupun menjadi satu dough yang lembut. Okey. Kita tengok dia dah tak lekat di bowl. Okey, dah. Oh, senang je. Senang aja. Sebab tu Kak Zaida suka pakai mixer cepat. Kalau ada mixer, kita guna mixer. Proses dia lebih cepat lah. Tangan pun boleh kita kalau tak ada mixer, pakai tangan je lah. Pukul butter dulu macam tadi, ratakan dan masukkan tepung. Pukul perlahan-lahan. Kalau tak boleh dengan mixer, pakai senduk kayu pun boleh.
Okey, so kita akan okey, ni rupa adonannya. Nampak tak melekat di bowl ya? Okey, Kak Zada akan letak sikit di sini. Biskut lama ni Kak Zaida. Biskut lama ni. Tapi dah dimodernkan sikit lah. Dia lebih nak kita tambahkan sedap lagi. Siapa yang dah pernah buat resepi-resepi Kak Zaida, bila kita kata sedap tu, sudah semestinya sedap. Ya, alright. Okay, so now kita perlukan juga gajus, ya, yang kita dah belah dua. Ya, gajus yang telah dibelah dua. Okay. So kuning telur untuk kita buat hiasan, untuk sapu di bahagian atas. So kita letakkan sedikit pewarna. Kak Zara pakai warna orange ya, ataupun warna egg yellow, kuning telur. Dia lebih kepada warna orange. Jadi dia terang sikit lah bila kita sapu tu nanti ya. Terang warnanya. Kalau tak suka ni, perempuan boleh letak warna kuning aja boleh. Gajus ni dah sangai ke Kak Zaida? Tak. Tak Ebel. Untuk yang ini kita tak perlu bakar. Yang kita perlu bakar untuk kita nak letak dalam cookiesnya. Okey Bel. So cara-cara kita nak buat dia. Okey, ambil sikit. Bukan macam tu. Terpulang kalau perempuan tak nak buat macam ni, perempuan rasa macam nak buat nak terap guna acu pun boleh ya. Kak Zara lagi suka kalau kita bentukkan dia. Memang bentuk gajus lebih kurang lah nak dapat exact gajus tu. Wow. Comelnya lah kan? Memang macam biskut lama. Lama dah tak nampak biskut ni. Okey. Masya-Allah. Wow. Kalau tengok buah gajus tu macam ni lah lebih kurang lah bentuknya. Lebih kurang lah bentuknya ya. Lebih kurang halal. Ada juga Kak Zaida yang saya pernah tengok, dia macam Kak Zaida kata ada acuannya bentuk gajus. Bentuk gajus. Tapi yang itu kena terap lah. Itu kena terap, lepas tu buatkan bentuk gajus, kemudian perempuan buatlah ya. Dia macam ni lah. Kalau orang dulu memang buat macam ni. Ya, dia buat gentil-gentil macam ni lepas tu dia buatkan bentuk gajus. Untuk buah gajus. So jadi ovennya Kak Zaida 160 hingga 170. Ya, kita perlu bakar hingga dia coklat lah. Lebih kurang dalam berapa minit dia? Lebih kurang dalam 25 minit hingga setengah jam macam itulah. Okey. Alright, ada soalan ni Kak Zaida. Hazlin Azman, tadi pergi bakery ada ternampak vanilla powder. Vanilla powder ni sama ke dengan eseh vanilla tu ya Kak Zaida? Vanilla powder kita normally dipanggil vanili. Ya, vanillin atau vanili, ya. Sama je lah, boleh juga. Cuma kalau you nak guna vanili ataupun vanillin ni, you kena letak sedikit saja. Dia quite very strong. Bau dia kuat ya. So hanya letak sikit aja, tak boleh pakai satu sudu teh ke apa. Nanti you tak boleh makan biskut you. Ya, so you kena dia terlalu kuat. Vanili kuat ya. Very strong the smell. So jadi bolehlah masuk dalam baju boleh, cuma letak sedikit saja. Kalau dalam resepi kata satu sudu teh, you hanya letak suku ujung je. Suku tu pun banyak. Dia macam serbuk. Dia macam Ajinomoto rupa dia. Dia Ajinomoto kan ada macam nak kata serbuk tak serbuk ya, dia macam ada kasar-kasar sikit kan. Tu vanili. Ya, pun boleh jugalah. The smell is a smell vanilla lah. Cuma dia kuat, baunya kuat. Yes, ada lagi soalan? Ada. Jika tidak ada minyak sapi, apa boleh digunakan? Taruh butter lah semua.
Tapi jangan kurang, jangan tak letak terus. Yang 50 grams tu ya, so you tambahkan pada butter. Kalau tidak nanti adunan dia takut keras ya. Jadi kena cukupkan sukatan butter yang bercampur dengan minyak sapi. Right. Kalau gajus tu letak atas tak boleh ke? Boleh ajalah. Apa pula tak boleh? Boleh ajalah. Jadi yang Kak Zaidah buat ni. Buatlah macam bentuk, saya buat bentuk gajus ni orang dulu. Ini biskut lama. Saya pun dah lama tak nampak ni. Kalau you nak letak sepotong ke atas ni satu biji pun tak ada masalah. Ya. Boleh aja, tak adalah kata biskutnya tak jadi. Betul. Okay, so kita macam ni kita cingkit tengok lagi. Tengok macam mana Kak Zaidah buat. Kak Zaidah buat senang aja. Buat je ujung dia macam ni. Lepas tu dekat sini kita cocok aja. Jadilah dia macam bentuk gajus. Ada besar kecil ya Kak Zaidah buat. Kita ukur dengan tangan macam ni lah Kak Zaidah. Kalau buat dengan tangan macam ni lah. Dia akan jadi besar kecil. Okey. Ada yang dah buat biskut yang saya bagi 2-3 hari sudah? Ada ke yang dah buat? Boleh kongsi dengan kita. Betul. Butter always salted ya, yang Kak Zaidah guna untuk setiap resepi Kak Zaidah. Saya memang pakai salted ataupun yang local butter. Ya, local butter tu dia tak ada salted, tak ada unsalted ya. Dia dah memang memang dah ada garam dalam dia. Dia dah ada cukup masin dia. Ya. Yes, ada lagi soalan. Okey, sedang menunggu. Sekejap ya, kita siapkan half. Kan, comel kan. Katanya wow, comelnya. Comel-comel. Nampak besar tu pulang lah. Betul. Okey, saya nampak di IG ni Suraya banyak yang kongsikan ataupun reply soalan-soalan yang dah naik ke atas. Ya ke? Thank you so much. Okey, di IG saya tengok ada yang dah kongsikan resepi. Di Facebook saya dah pinkan daripada komen sis Robi Baini. Thank you so much. As usual Thank you so much ya Puan Robi. Thank you so much. Thank you so much. Okey. Dan juga Suraya dah kongsikan resepi. Saya filterkan sebentar di IG dan saya akan pinkan supaya ramai lagi yang boleh salin ya. Salin. Okey, saya bacakan sekali lah Kak Zaidah. Yes. Okey, untuk bahan-bahan menu hari ni untuk biskut kita, biskut gajus, Kak Zaidah gunakan 250 gram butter salted ya, 50 gram minyak sapi, 50 gram gula caster, 1 biji kuning telur, 350 gram tepung gandum, 100 gram tepung beras, 200 gram gula perang ataupun brown sugar, 1 teaspoon vanilla, 80 gram gajus kisar. Jadi gajus kisar ni Kak Zaidah mentionkan tadi perlu disangai dulu ya. Disangai dulu gajusnya, dibakar. Kalau tidak dia rasa mantah tak sedap ya, you tak dapat dia smell. You kena bakar dalam oven, kemudian dikisar. Ada yang terus buatkan resepi minggu ni, biskut Kak Zaidah. Katanya saya dah buat biskut dahlia, resepi Kak Zaidah memang sedap. Sedap, dia rangup kan ya. Katanya comelnya biskut gajus. Ya, ni biskut orang dulu ya. Orang sekarang dah malas dah nak buat bentuk macam ni. Dia ganti-ganti bulat je. Lepas tu celup coklat. Ya. Dan resepi hari ni adalah antara permintaan ataupun suggestion daripada viewers kita. Ya, yang minta daripada Kak tahun Zaidah. lepas ya. Yes, minta Kak Zaidah biskut gajus ya. Yes. So, harapnya yang request ataupun suggest ada tonton bersama kita hari ni. Okey. Ada lagi yang bertanya yang nak buat tak jadi ke, harap-harap jadi semua ya. Yep. Kalau tak jadi tu adalah tu silap timbang. Tengok balik. Tengok balik resepinya. Okey, kita siapkan sikit lagi ni supaya nanti bila siap kita nampak banyak, nanti bau cantik lah kalau kita nak ambil gambar. Yes. Alright, sikit lagi. Ada besar kecil ya Kak Zaidah buat
Aduh. Patiah Farudin kata rugi tak tengok dari awal cara mengadun. It's okay my dear. Kita akan savekan ataupun kita akan simpankan video live ni di IGTV nanti ya. Anda boleh tonton. Dia senang aja, masukkan semua bahan. Cuma Kak Zara mixer tadi tak berapa besar. So saya pukul dulu yang butter, minyak sapi, gula, telur ya. Then after that baru saya masukkan bahan-bahan tepung. Yes, biskut tapak kuda ada customers requested di USA ni. Kan? Biskut tapak kuda kena cari acuan dia lah. Yang itu pun ramai juga yang dah suggest dengan kita. Ada yang kek tapak kuda. Ni biskut tapak kuda pula Kak Zaidah. Biskut tapak kuda tu nak kena cari acu dia. Saya tak ada acu tapak kuda tu. Oh okey. Hazli Azman tanya, kalau guna telur grade A boleh ke? Sebab tadi dah beli sepapan grade A. Boleh je lah. Okay. Cuma jangan pukul terlalu lama, nanti dia akan jadi kembang sangat. Okey, Kak Zara pun tak nak tunggu sebab kita nak kena tunggu another half an hour untuk nak masakkan dia ya. So, kita akan sapu telur dulu and then kita bakar sebab kita akan tunggu biskut ni masak ya. Sebelum kita, Allah tak lawannya warna dia. Boleh lah. Warna kuning ataupun warna-warna kuning macam ni ya. Kalau perempuan tak suka lah warna ni, tukar je lah warna apa pun. Kuning pun boleh. Terang sedikit. Ya, berusnya pun besar sangat ni. Biskutnya comel. Betul. Okey. Kalau mak-mak kita memang dia taruh warna macam ni warna kuning ataupun warna kuning tapi dia taruh banyak kuning itu. Biasanya orang dulu dia pakai cap itu, apa tu? Cap bintang tu. Cap bintang tu dah lama. Yang botol kaca tu ya. Star brand. Very cool. Tapi memang kalau dulu masa saya kecil-kecil lah, saya ada lagi boleh jumpa ni Kak Zaidah. Biskut ni kan? Biskut bentuk ni. Orang sekarang dia dah malas, dia main gentil-gentil aja. Tak gentil terap. Gentil lah dia terap. Nak buat bentuk-bentuk macam ni dia orang dah malas lah sebab makan masa yang sebenarnya ya. Orang sekarang kan dia berniaga. Berniaga masa semua dikira tu ya. Okay, Santa Kumari Shanmugam. Yes. Good afternoon Kak Zaidah. Yes, good afternoon. Afternoon back to you. What is the difference between baking powder, normal and double action baking powder? Double action means dia double lah. The action double lah. Kalau dia satu kali naik, if you use double action ataupun double acting baking powder, dia akan jadi double lah. So instead of you using 1 teaspoon, maybe you can use only half teaspoon for double. Ya, macam itulah. Dia lagi power lah. Right. Salwinder Kaur, can we use a ready ground cashew from the bakery? Can. Of course can. Kalau ada, then dia senang lah. Cuma kita nak pakai sikit aja. About 80 grams one recipe ya. So kalau you tak beli, you buat sendiri lagi senang. Because what? Kadang-kadang when you buy these gajus, cashew nut, sometimes ada yang break tau. Yang tak cantik for you to buat deco on your cookies. So that yang dah pecah-pecah tu, that one you use untuk buat untuk kisar. Kan? Bahan-bahan. So you tak waste lah. Betul tak? Betul. So kalau dah patah, you nak buat deco on the cookies, tak cantik. So okay, like this, simple aja dan kita bake dia ya. Okay, sementara bakar nak dengan tunggu suhu 160 to 170 for about 25 minutes like that lah, kita tengok ya. So okay, sementara tu Kak Zaidah akan siapkan sedikit lagi sambil saya boleh jawab soalan. Betul. Now is the time untuk jawab soalan-soalan anda. Yes. Okey, jadi cepat-cepat letakkan soalan anda di bawah jadi kita boleh berdiskusi. Diskusi yaus. Okey. Jadi kalau ada soalan-soalan mungkin Kak Zaidah boleh tolong jawabkan. Kak Zaidah, resepi kuih samprit please. Oh, samprit dah ya. Tahun lepas kita samprit dah kongsikan. Tahun lepas ya. So jadi siapa yang dah ada e-book, resepi yang daripada tahun lepas ada ya. Sebab Kak Zaidah dah sediakan e-book 330 resepi daripada program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Dah bagi tahun lepas. Ya. Langgeswari Maniam, teringat kenangan masa kecil dulu, lama tak makan biskut gajus. So sweet of you to share the recipe. God bless you Kak.
Thank you. Same to you. Yes. Nurul Syazana, warna egg yellow atau lemon yellow? Kak Zara pakai egg yellow ni sekarang ni. Ya, lemon yellow dia jadi warna kuning. This one kalau egg yellow dia more tu ke arah orange ya. So terpulang kalau you tak suka ikut suka apa yang warna apa yang you suka ya. Kadang-kadang ada orang dia tak suka color sangat on the food ya. So terpulang. Tak ada masalah. Kak Zaidah, butter cookies dah bakar lepeh. Kenapa ya? Tu cuba cek balik you punya timbangan. Dia tak lepeh biskut tu, dia kembang aja. Tapi dia tak lepeh. Kemungkinan kita pipe tu biskut tu. Rasanya kita pipe Kemungkinan you pipe you belum bakar, belum jadi lagi you pipe dah lepeh. So dia jadi lagi lepeh lah. Kalau tak silap saya lah Kak Zaidah kita pipe. Bila kita pipe you jangan pipe dia ke nozzle tu dekat dengan loyang. Nozzle tu you kena tinggikan sikit. Jadi dia keluar agak tinggi. So bila dia naik, bila dia masak, dia akan kembang tinggi lah, tidak kembang lepeh. Ya, cara you picit dia. It's not the recipe, it's the cara you picit dia ya. Picit dia jangan picit dia lepeh. Picit lepeh dia akan jadi lagi kembang. So dia kena picit tinggi. Picit tinggi. Baru jadi. Yes. Okay, boleh terangkan tak resepinya? Baru masuk. Okay, tengok dulu bahan-bahan yang saya dah pinkan komen daripada Sis Ruby Baini di bawah. Okay, itulah komplit resepi yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Okay. Nak ebook Kak Zaidah? Ya, boleh. Boleh, silakan. Nak dapatkan ebook Kak Zaidah? Kenapa ni? Nurul Syazana kata ebook Kak Zaidah tak boleh buka, kena ada password. Yes, tengok kepada konten yang tim admin Kak Zaidah, dia sediakan sekali URL bersama password. Okay, tengok balik. Tengok balik, baca balik ya. Okay. And Umaira katanya dah pernah tengok resepi kuih semprit hari tu, tapi nak tengok lagi sekali tak jumpa pula. Alamak. Ada my dear. Ada, mesti ada. Okay, yang baru tune in, saya tengok ramai juga yang baru tune in ni. Yang baru tengah buat apa ya? Biskut apa ni? Tu biskut gajus. Ratu Cashew Ramlah. nut ya, cashew nut cookies. Itu Ramlah Ahmad kata biskut gajus ni sedap baunya bila dah masak. Seriously sedap. Sebab gajus kan sedap. Buah gajus, kacang gajus kan sedap. Dia macam lemak-lemak manis. Lemak-lemak. Kacang. Macam mana nak dapatkan ebook? Okey, Farida Gendak boleh tekan pautan yang kita dah sediakan di bawah. Okey, kalau tengok dekat ruangan komen tu, di sebelahnya ada ikon bintang. Sebelah tu pula ada ikon yang berwarna biru yang ada rantai tu. Itulah pautannya untuk anda klik dan anda boleh terus berbual dengan tim admin kita untuk redeem ebook dengan 330 resepi daripada program Jom Masak Angkat Zaidah secara percuma. Percuma ya. Okey, untuk DIG kita tak ada link ya yang disediakan, tapi inilah nombornya. Siapa yang tak boleh nak tekan link tu, tak dapat nak tekan pautan tu, saya bacakan nombor untuk anda WhatsApp dan anda boleh dapatkan ebook secara percuma ni di talian 011 6426 4742. Saya ulangkan lagi taliannya ya. Okey, WhatsApp sekarang di talian 011 6426 4742. Okey. Macam mana cara nak dapatkan ebook tu? Macam saya bacakan tadi, itulah talian yang untuk anda WhatsApp nak dapatkan ebook dengan 330 resepi. Banyak tu, 330 resepi ya. Banyak ya, dan yang dia percuma. Jadi percuma je perempuan dapat dengan resepi yang banyak macam tu ya. Dan dalamnya terkandung bermacam-macam resepi, dari biskut sampailah ke masakan, sampailah ke dessert, kuih-kuih Melayu ya, puding dan banyak ya, kita ada banyak resepi dalam ebook tu. Mostly memang semualah apa orang kata dalam kategori yang ada kita masak dekat dapur, dessert.
makanan kuih savory, kuih pedas. Semua ada. Kuih Semua pedas, ada. kuih manis, Roti. apa nama Pastry. masakan? Masak. Yes, apa masakan semua ada dalam tu. Ya, semua ada. Mm-mm. Boleh pinta ibu. Kita dah ada letak pautan ya di bawah. Sebab sekarang ni yang dipinkan, komen hanya boleh satu saja yang boleh dipinkan. Jadi kita pinkan komen daripada Sis Ruby Bai ni untuk resepi yang Kak Zada gunakan dalam menu hari ni. Surya Malai. Lama dah tak nampak. Hi, how are you? Katanya resepi yang ditunggu-tunggu ni. Thank you Kak Zaida. Yes, sedap ya these cookies ya. Surya Malai sebelum ni ada request kan? Yes. Sebab ni antara suggested resepi yang dah lama. Okey, Aziza Abdul Rahman. Saya pun Aziza dari Singapura nak ucapkan terima kasih Puan Zaida. Sama-sama. Ada buat tahun lepas. Alhamdulillah tahun ni saya dapat tempahan. Alhamdulillah. Bagusnya. Alhamdulillah ya. Sedap. Ya. Tu yang ada repeat order lah tu ya for this year. Alhamdulillah ya. Saya pun terima kasih, saya pun gembira sangat dengar ya. Tak ada apa yang menggembirakan saya bila perempuan dapat memanfaatkan ilmu yang saya kongsikan bersama ya. Harap for those yang lain yang nak cuba berniaga boleh cuba now ya, sebab sekarang ni berniaga dah tak susah ya, berniaga online semua. Ya. Kita tunjukkan apa yang kita nak jual, insya-Allah ya. Kalau kita usaha lebih, insya-Allah ada rezekinya. It's okay kalau apa orang kata, sebab biskut ni kita tak boleh post, tapi tak salah je kalau kita berniaga untuk dekat kawasan dengan friends, dengan radius kita. Tak ada masalah ya. Why not kan? Bolehlah dapat extra income. Mungkin mana lah tahu boleh jadi your full income, your permanent income kan. Mula-mula kita buat sikit-sikit dulu ya. Betul. Test kata orang tu. Test power. Tak jumpa lah resepi semprit. Boleh post lagi sekali tak? Enumaira cuba tengok di IGTV. InsyaAllah ada. Tengok di IGTV, okay? Nur Esfat, saya dah try red velvet cookie Kak Zaida, sedap. Thank you kongsi ilmu. Ya, most welcome. Alhamdulillah. Okay. Suara saya tersekat-sekat. Okay, kita dah tukar bateri dah. InsyaAllah harapnya anda boleh dengar ya suara saya sekarang. Okay, Assalamualaikum Kak Zaida. Saya dah buat biskut oat. Anak-anak kata sedap. Sedap kan? Oh, dah try lah dulu ya sebelum raya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Boleh try. Yang ini pun sedap juga ni. Ya. Bel nak ibu boleh Juria Rahman. Untuk nak dapatkan ibu, WhatsApp tim admin Kak Zaidah sekarang di talian 011-6426-4742 dengan kadar segera. Nur kita siapkan sikit lagi. Yes. Okey, Rahim, alhamdulillah dah cuba masak bihun buhari. Sedap sungguh kan? sedap. Katanya. Sedap ya. Kak Zaidah semalam pun kita buat berbuka. Sedap sangat ya. Dia rasa rasa macam rasa mewah pada bihun. Ya. Sedap, sangat sedap. Seolah-olah macam kita ada letak santan, dia punya lemaknya tu, padahal tak ada apa pun kita letak ya. Hanya rempah aja. Alright, Fatia Farudin. Yes. Katanya saya saja nak tanya. Boleh kita berbual sambil Kak Zaidah genting. Saya nak tunggu biskut dimasak. Yes. Okay, Fatia Farudin tanya saja nak tanya Kak Zaidah, pernah mengajar di RTM Johor Bahru ke? Kira-kira 30 tahun lalu. Yes. Ada ya, saya di RTM Johor. Ya, lama. Dari tahun 93, 94 hingga 97 sehingga gawat ya. Tu kita diberhentikanlah program tu sebab gawat ya that time. Kalau tak gawat rasa saya bersambung ya. Mungkin sampai sekarang mungkin kenal suara tapi tak kenal orangnya, tak kenal rupa sebab di radio tak dengar ya. Okay. Yes, saya lah tu kalau di RTM Johor. Dia mesti selalu tunggu saat-saat setiap kali episod Kak Zaidah bersiaran di RTM Johor pada tahun 1980 90 sorry. 97 tadi kata 97 akhir.
Oh. Dia start 94, 93, 94. Oh, lama. 4 Lama, tahun sehingga 97, 3-4 tahun like that. Lama. Setiap minggu. So, Seminggu sekali. jadi thank you so much Fatia Farudin. Masih Yes. ingatkan Kak Zaidah. Dengan resepi mesti banyak dah kan salin resepi, mungkin boleh kongsi banyak pengalaman dah, ya. Yes. pengalaman Fatia Farudin waktu zaman-zaman dululah. Ya, tahun waktu tu dengar suara je ya. Sekarang ni dah advance, kita boleh bersiaran Siapa secara sangka kan? langsung. Siapa sangka tak dapat berjumpa di radio, tak dapat tengok, tapi kita tiba-tiba tahun 2020-2021 kita dapat bersua muka di Facebook, di social media, di IG dan di kita tengok buka phone aja. Kan kita pun tak terfikir akan jadi benda macam ni. Okey, sekarang nak balik nak pusing oven ya. Nak pusing loyang di oven. Some oven you kena pusing-pusing ya. You tak boleh biarkan dia. Ya Allah, warna oren dia cantiknya. Terang benderang. Mana kita tengok? Okay, kita zoom terang in benderang. sikit. Boleh Kak Zaidah tunjukkan? Terang benderang Nampak tu? Tapi lawa lah. Wow, daripada jauh kan kita tahu yang oren tu biskut Betul, gajus. gajus. Tapi memang mak kita dulu pun mana ada buat soft-soft colour. Dia bagi terang macam tu ya. Syarul Nakim, saya di USA. Post biskut-biskut ni Puan Zaidah. Dah 8 tahun. Saya balut dengan plastik wrap biskut tu individually, even rempeyek and kuih goyang. Oh lah, isiannya. Duduk jauh ya di perantauan. Kalau duduk jauh apa pun sedap ya. Biskut dah pecah habuk dah pun sedap ya. Kalau duduk jauh tu ya. Right. Okay, it's okay. Jadi kalau kita nak post ke States, memang tak ada lagi buat masa ni. Mungkin kalau ada family members yang nak postkan, mungkin boleh bantu. Okay. Ya, kita memang tak ada ya. Kita memang tak ada buat posting. Even di Malaysia pun saya tak post biskut saya ya. Saya takut pecah tu je lah ya. Right. Okey, Muhammad Fazli Zil, Izzwan, rindu zaman sekolah dulu. Balik sekolah je dah kena tolong mak buat kuih raya. Dulu mak saya buat kuih suji, tak nenas, semprit dan sebagainya. Bila tengok balik live ni, terus ingat zaman tu terbaik. Kan? Itulah memang, program Kak Zaidah ni memang kita nak kembalikan ingatan kita. Betul. Objektif kita untuk bersiaran bersama anda dengan orang air tangan lama ni, orang kata. Kak Zaidah. Jadi dengan resepi-resepi yang dah lama dah yang kita tak jumpa lagi, sebab commercially sebab kita sekarang ni banyak yang beli biskut, betul, untuk raya. Dah tak buat ya. Sendiri nak buat memang yelah sekarang ni pun masa banyak yang dah sibuk bekerja, kan. Especially di bandar besar macam Kuala Lumpur, Selangor ni ya, memang pergi balik keluar rumah gelap, balik rumah pun dah gelap. Jadi bila masa yang nak buat, kita faham tu ya. Jadi itu yang ramai yang berniaga ya, sama ramai dengan yang membeli. Alright. Seronok pula hari ni kita berbual Kak Zaidah sebab sementara nak tunggu biskut kita ni. Biskut Kak Zaidah adalah oren kat dalamnya. Kak Zaidah jangan risau. Nanti daripada jauh memang kita akan kejar yang ini dulu. Sebab yang diet, yang ni dulu nampak daripada jauh. Nampak kan? So kalau you all tak suka lah nak buat bentuk ni macam lah lecehnya, tengok Kak Zaidah buat satu-satu, you boleh terap juga ya. Terap ataupun genting bulat-bulat ni pun boleh, tapi tak cantik lah. Orang pun tak tahu biskut gajus Bel ya. Kalau macam ni kau orang nampak wow, satu potong gajusnya nampak banyak kan. Siti manis katanya, saya dah buat biskut oat tapi saya guna yang ada dried blueberry tu. Biskut oat tu memang sedap dan rangup, terbaik Kak Zaidah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Tu resepi lama ya? Resepi lama ya biskut oat tu. Zahra Daim, bila kita buat kuih raya, maka akan datanglah mood raya, ditambahkan lagi dengan dendangan lagu-lagu raya. Betul. Kena nak ada kita yang nak kena keluarkan mood tu. Betul. Kembalikan mood tu. Pasal kita dengan mak kita tahu. Kita teringat zaman-zaman kita kecil dulu. Saya seingat-ingat saya lah ya. Daripada sebelum Ramadan tu tahu. Kita dah seronoknya nak menyambut Ramadan. Bila dah Ramadan, bulan puasa, kita dah tak sabar nak raya tahu. Rasa macam ya Allah lamanya nak berbuka, melepek-lepek ya. Penat. Sekarang ni masa cepat berjalan. Jadi dengan anak, especially yang muda-muda, yang ada anak kecil-kecil ya.
bagikan dia orang kembali balik ingatan tu pada zaman-zaman dulu. Maklum dengan keadaan. Kalau tak dapat semua, kita dapat kongsi separuh daripada memori kita bersama dengan Tok kalau sekarang ni dah tak ada kampung pandemik ni pula tak boleh balik kampung. Ya, dah ada kampung tapi tak ada tak boleh balik. Jadi kita bergayalah masing-masing di rumah masing-masing, tetapi suasana tu kena perempuan kena hidupkan balik Ada yang bagi kita bintang ni Kak Zaidah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak Yes, atas terima kasih bintangnya. banyak-banyak. Happy lagi Kak Zaidah, Yes. bersemangat lagi Kak Zaidah nak bagi you all macam-macam jenis resepi biskut, insya-Allah ya Kak Zaidah, sebelum Hari Raya. Ha. Kak Zaidah akan bagi seberapa banyak yang saya boleh siarkanlah ya. Ya, betul. Okey, untuk you all buat. Charmaine Evelyn Danka, Kak Zaidah, Charmaine boleh bahu biskut dari Johor ni. Ya, you can, betul sedap ni ya. Bila you bakar dia punya bau gajus ni, sedap sangat ni, bau gajus. Okey, dah masak dah ni. Alhamdulillah. Yes. Cepat juga. So within 20 minutes to 30 minutes. You can see the gajus dah turn colour ya. There you go. Biskut kita dah siap. Tapi dia punya colour atas tu kelakar sangatlah. Okey, so yang ini kita akan put colour balik. Betul? Kita akan tak colour sikit on top. If you don't like this colour, you can change to kuning. Kak Zaidah ni tak kenapa pergi taruh warna oranye pula. Tapi memang selalu colour ni Kak Zaidah. Yang saya tengok lah, yang seingat saya biskut lama ni. Ni kalau saya selalu jumpa biskut ni macam pergi rumah Tok Jicom, pergi rumah Tok Ngah. Rumah Tok mesti ada. Mesti ada biskut gajus, bentuk buah gajus ni cuma cantik dengan tak cantik je lah. Cantik dengan tak cantik tu tangan berseni dengan tak berseni. So kalau buat biskut macam ni tak boleh ramai-ramai. Dia kena ada 2 orang aja yang tukang buat biskutnya. Kalau tidak bentuknya jadi lain-lain rupa. So jadi inilah warna, tapi it depends on you. Macam Kak Zaidah kata nak letak warna yang agak lighter, yang apa orang kata kurang sikit warnanya. It's all up to you. Ini warna oranye terlampau banyak sangat Kak Zaidah, sebab color Kak Zaidah guna color pekat dia. So when I ambil sedikit, dia punya warna tu terlalu kuat sangat. Tapi tak apalah, terpulanglah ya. If you tak suka this color, letaklah color kuning warna lemon yellow. Tapi striking ni apa orang kata, sebab bila nak makan Kak Zaidah, kena terang. kita mata dulu dulu yang akan apa orang kata, mata dulu sama ada jatuh cinta ke tidak. Barulah kita bau. Daripada bau barulah kita masuk dalam mulut, rasa kan. So jadi bila dengan warna macam ni pun menarik juga Kak Zaidah. Tapi ada juga Bel tak suka warna-warna. So terpulang ya. Tak semestinya you kena letak warna ni. Tak adalah tak letak tukar warna dia tak jadi ya. Jadi aja. Tak nak letak gajus biji macam ni, sepotong macam ni nak taruh dekat tengah juga boleh. So tak ada masalah. Cuma resepinya saja jangan ditukar-tukar. Bentuknya tak ada masalah. And Umaira, tak jumpa pun resepi sempriknya. Masya-Allah. And Umaira, WhatsApp tim admin Kak Zaidah di talian 011 6426 4742 sekarang dan dapatkan e-book Kak Zaidah secara percuma. Resepi semprit ada di dalam tu. Okay, so bila you scroll sahaja e-book Kak Zaidah yang ada 68 muka surat ni, ada sebab ada 330 resepi ya, ada di situ, dan insya-Allah anda akan jumpa. Okey, jangan nangis. Banyak ni dia letak apa emoji menangis Kak Zaidah. Ada. You jangan kelang kabut cari dia. Pasti ada ya. Kalau dalam e-book tu, kalau you dah dapat buka e-book tu, adalah tu kat dalam tu. You cari aja. Idris Nur Hayati, pengalaman saya masa belajar di Kansas, US, saya buat satu adunan tapi buat 3 bentuk. Terkejut kawan-kawan bila datang rumah. Gajus, mungkin ada macam-macam bentuk lah ya Tapi yang seronoknya bila you duduk dekat perantauan, apa bentuk you buat pun sedap. Jadi sedap pasal you benda tu tak ada, rumah orang lain tak ada, rumah you je. Kan? I bet mesti masa itu sebab Kansas ramai juga ya student yang daripada Malaysia.
So mesti you all ada tukar-tukar biskut. Mungkin yang ni biskut, okay, you dah keluarkan 3 design. Mungkin yang lain pun ada buat biskut gajah, mungkin design yang lain juga. Seronok juga Kak Zaidah macam tu. Aduh hai. Terbaik katanya, alhamdulillah. Texture and rasa dia macam mana Kak Zaidah? Mungkin Kak Zaidah boleh berikan pencerahan untuk biskut ni? Texture macam biskut lah. Biskut biasa ya. Macam biskut. Biskut macam mana? Biskut dia crispy, crunchy, lemak, macam itulah. Yang ini dia padat sikit daripada biskut yang cair dalam mulut. Yang ni dia tak cair dalam mulut. So this one you tak boleh bakar dia api besar ya, sebab biskutnya akan makan masa untuk nak rangup. Sebab dia tak ada tepung jagung, dia tak ada bahan-bahan lain ya. Jadi dia banyak bahan untuk menyedapkan cookies tu. Okey. So dah siap dah biskut kita, Bel. Alhamdulillah, siap dah biskut kita. Mana tu kita tengok. There you go. Dah siap dah biskut gajus untuk hari ini. Sedap ya biskut ni. You boleh cuba. Menarik. Saya tengok kan Kak Zaidah kalau macam biskut yang ada crack-crack ni macam ni kan. Dia macam sedap sangat. Perasaan saya macam kembang ya. sedap. Dia rangup. Okey, kita nak susun dalam piring ni. So jadi teksturnya macam tu lah ya. Dia adalah biskut yang solid. Okay, dia yang solid dan dia bukan yang melt dalam mulut ya. Dia crispy. Alright, Mami Faiz. Katanya saya dah WhatsApp akak untuk dapat e-book tu tapi belum di-reply, busy kot. Yes, hang in there ya. Sangat busy dengan e-book, dengan orders, dengan sekarang kita dah tutup semua order. So now kita tengah menyusun orders kita dah tutup. Orders dah tutup. Okay, jadi siapa yang nak juga, kalau ada last minute, it's okay, just come on over to studio kita. Hopefully masih ada lagi stok yang di depan. Yes. Okay, jadi kalau nak tahu, call dulu office kita dan tanya apa yang tinggal. Macam mana ni Kak Zaidah? 2 minggu kita nak raya dah, stok dah habis, macam mana ni? Stok dah habis ya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua hebat-hebat belaka. Kita masih buat lagi ya, tetapi untuk sementara ni memang stok kita dah tak ada ni sebenarnya. So jadi kalau anda nak cuba nasihat, apa salahnya WhatsApp lagi tim admin kita. InsyaAllah rezeki tak salah alamat ya Kak Zaidah. Yes. Okey, ini yang melekat ni is the kuning telur yang meleleh bila kita sapu. So seeloknya perempuan letakkanlah kertas ya. Dia kalau biskut dia je dia tak melekat. Ini pasal ada kuning telur. Tu kan see? Kuning telur dia meleleh waktu kita letak tadi ya. Biskut ni perempuan kena bakar dia lama sikit ya, sebab dia agak tebal Nampak tu. Menarik warnanya. Oren ya. Sunita Tanda kata, Bel, ya saya biskut samprit nombor 194 in ebook. Yes, episod yang ke-194. Thank you so much my dear Sunita Tanda. Okay, so tadi siapa N Umaira tadi mencari kan. Jadi N Umaira boleh search kan episod yang ke-194 di ebook. Okay, hang in there. Alright. Panjang ni. Okay. Apa yang panjang? Dang Nurmila, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang oven. Okey, saya ada beli oven Milux, electric oven model MOTDS60. Okey. Macam mana nak guna function api atas dan bawah? Berapa suhu kalau nak bakar biskut, sebab suhu api atas dan bawah ada suhu. Satu lagi, kalau nak bakar biskut kita guna tingkat ke berapa, dan kalau buat kek lapis berapa suhu kita guna, maksud saya suhu atas berapa and bawah berapa. Mohon pencerahan dari Kak Zaidah. Terima kasih. Okey. Kak Zaidah jual oven pula ya. Okay, so jadi so oven, you kena tengok ni bang sini. Saya ni bukan jual oven je, jadi saya pun tak tahu about function oven ni. Now, ini dia punya button yang you can see dia ada gambar. You guna apa? You nak guna untuk nak memanggang ayam. Dia ada gambar yang you kena panggang ayam. Dia ada macam benda ni
Untuk api atas dan bawah, dia ada satu line atas, satu line bawah. Untuk api atas dan bawah, ada kipas di bahagian tengah. Ini buttonnya. Untuk you nak buat kek lapis, dia ada grill, ada yang gigi. Itu untuk buat kek lapis. So macam itulah. So ini temperature dia. Kalau you nak pakai api atas dan bawah, atas katalah 180, 160, you set lah ke 160. Bawah pun 160. Alright. Sebab dia ada tulis ni, bottom temperature, top temperature. Okay, this is the timer. Kalau tak buka timer, oven you tak on. Macam tu je lah. Simple aja. Ya. Dan untuk kek lapis, biasanya kalau you Ngylux ni tak boleh buat kek lapis ya. Yang ini tak boleh buat kek lapis. Dia tidak ada grill. Dia tak ada grill. Yang dia ada, it's api atas which is tak cantik kalau buat kek lapis. Dia kalau you nak buat kek lapis, you kena cari oven yang ada gambar gigi. Dia macam zigzag. Pada dia punya dia punya indikator kat sini, dia ada gambar gigi macam tu tajam, itu boleh buat kek lapis. Kalau dia setakat satu line, tak boleh. Dia tak cukup panas untuk nak buat kek lapis ya. Takut nanti kek lapis you jadi keras sebab nak tunggu satu layer masak by satu layer, dia akan makan masa sampai 15 minit, which is salah untuk kek lapis. Kek lapis, setiap lapis tidak boleh lebih daripada 5 minit. Kalau lebih daripada 5 minit, maknanya kek lapis you akan keras. Dia tak sedap, dia tak moist. Ya, okey. Alright, so harapnya dapat ya pencerahan untuk soalan anda tadi. Okey, alhamdulillah. There you go. Kelakar juga warna dia. Janganlah pakai warna ni, tak lawa. Tapi okay, boleh mungkin lah. ada macam saya, mungkin saya berminat juga Kak Zada tapi untuk Kak warna Zada ni. macam dah siap, macam tak lawa pula. Boleh je lah. Okay, so there you go untuk biskut gajus kita hari gajus. ini. Comel-comel ya. Bau dia sedap Kak Zada. Dia tak kembang sangat lah. So you tak worry nak buat besar. Cuma saya tak pandai nak bentuk besar. Ya. So kalau besar-besar macam ni, just nice lah. Sekali ngap lah kata orang. Jadi kalau besar sangat, kalau tak habis kan, orang tengok besar pun orang dah kenyang ya sebelum makan. So alright, dah siap dah biskut gajus kita. Ada yang minta resepi ni. Ni resepi ni perempuan boleh cuba. Dan bakar dia terpulang kepada oven. Jangan dia tak boleh bakar panas sangat ya. Sebab adonannya agak berat. Jadi dia akan makan masa untuk nak jadi crispy. Okay. So perempuan perlu jaga suhu lah. Kak Zada tadi angkat sebab gajus saya dah brown. Alright, bila you tengok gajus dah brown, you kena angkat. Sekiranya kalau gajus sudah brown tapi biskutnya tak masak lagi, perempuan kena bakar balik. So sebab itu untuk biskut ni kena hati-hati ya. Sebab kita ada gajus di bahagian luar. So kalau gajus dia dah brown, biskut dia tak rangup, nanti you kena bakar lagi, dah gajus hitam pula. Tak cantik ya. So you kena hati-hati dengan oven you ya. So bermakna lebih kurang 160 hingga 170. Jangan 180, nanti gajus ni dah coklat, biskutnya tak garing lagi, nanti you try to bakar lagi sekali, gajusnya pula dah coklat dah lah, tak cantik. Ya. Okey. Siap dah bel. Alhamdulillah. FRHFHMI Farha Fahmi kot ya. Saya suka sangat tengok resepi Kak Zada sebab tiap kali Kak Zada explain macam dengar Prof Muhaya yang explain. So jadi konsepnya Prof kita Prof masakan lah di sini untuk Kak Zada. Bukan apa, Kak Zada banyak pengalaman ya. Jadi why not kita share. Yang saya ingat saya berkongsi ya. Kadang-kadang saya lupa jugalah ya apa yang supposed to be benda tu dicerita. Kadang-kadang saya tak ingat. Nanti bila dah sudah pun kita alamak, saya patutnya beritahu sekian-sekian, tapi saya lupa ya, sometimes saya lupa. So apa yang saya ingat, yang terlintas di kepala saya, insya-Allah saya boleh kongsikan bersama dengan you all. Rosita Abdul Kahak, Kak dah dapat dah last week biskut Kak Zaida 7 jenis. Okay, thank you so much. Enjoy your cookies. Yes. Alright, alhamdulillah. Ramai yang memberi kata terima kasih kepada Kak Zaida. Sama-sama. Terima kasih juga pada you all yang sudi menonton ya. Agak lama juga live kita. Kadang ada juga yang saya baca komen yang duduk jugalah bercakap, kenapa lama sangat bercakap, kenapa lama sangat live, orang lain punya live sekejap aja. Itu recording yang live yang sekejap tu. Itu tak sampai 10 minit ni, yang itu recording. Yang kita ni live betul-betul dari scratch saya buat hingga hasilnya terjadi. Ya, kita
kita live memang live betul, ya. Sebab itu memakan masa lebih kurang 1 jam, 1.5 jam. Ada juga yang tanya Kak Zada, tak boleh cut short ke? Lama sangatlah nak menunggu. Ya. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa live saya lama? Bukan apa, kita nak kena tunggu yang masak ni lah. Kalau yang saya keluarkan yang dah ready, saya pula yang penat. Saya kena buat beforehand, ya. So this one kita nak tunjuk hasilnya, apa yang kita buat. Kalau saya buat tak jadi, bermakna perempuan buat tak jadi. Kalau saya buat jadi, insya-Allah puan buat, pastinya jadi. Tapi kena follow exactly apa yang saya berikan resepinya. Alright. Alright, ada soalan Syahrul Safi, kegunaan M-Flex sesuai untuk jenis biskut apa? Boleh list tak puan? Contoh. Biskut macam hari ni biskut pun boleh letak M-Flex, tapi saya tak letak M-Flex. If you nak letak boleh. Since katalah you dah beli M-Flex lebih 1 botol, agak banyak. Kegunaan M-Flex ialah untuk merangupkan biskut, meringankan biskut, merapuhkan. So you can letak for biscuits yang macam gini, yang tak ada banyak tepung jagung. Hari ni langsung tak ada tepung jagung, ya. So kalau biscuits yang banyak tepung jagung, you tak payah letak M-Flex. M-Flex yang jenis banyak tepung gandum, banyak ada benda yang bahan lain yang kita letak dalam dia. Then you can put M-Flex. Konsepnya selalunya yang bahan-bahan macam tu biskut yang tebal Kak Zaidah. Yang tebal, yang dia punya rangup tak sama macam dengan biskut yang banyak tepung jagung. Ya. Alright. Alhamdulillah, selesai dah. Ada lagi? Farha Fahmi perform masya-Allah. Lain hari lah insya-Allah, okey. Kak Zaidah, kalau samprit apa beza bancuhan dengan dahlia? Samprit, dahlia dia dahlia macam semalam, dahlia saya pakai susu manis, ya. Samprit saya tak ada susu manis. Samprit saya hanya gula icing. Tu ada perbezaan rasa tu. Rangup dia pun ada beza. Ya. Dia tak sama resepi dia. Kandungan, tapi tepung dia pun lebih kurang jugalah, ya. Dia ada pakai tepung custard, tepung jagung, tepung susu. Tetapi sukatan dia tak sama. So rasa dia lain sikit lah. Bahan-bahan lebih kurang? Lebih kurang. Actually biskut pun semua bahan lebih kurang, Bel. Tepung, cuma gula, butter yang berbeza. Cuma sukatan dan ada sedikit penambahan untuk perasa dan flavor dan yelah, kalau macam gajus kita letak gajus kat dalam, kalau almond kita letak almond, macam itulah. Tapi untuk samprit dengan dahlia yang sama lebih kurang, tetapi lain. Lain, ya. Kalau sama adunan yang puan-puan buat, orang datang rumah tak syok lah makan bunga dahlia dengan samprit, rasa sama je. Samprit dah ada rasa dia. Saya ada bagi samprit dan saya ada bagi dahlia. So you can use both recipe untuk buat biskut yang dua ni lah. Okay, so alhamdulillah selesai dah kita dengan resipi kita tengah hari ni, biskut gajus. For those yang minta Kak Zada biskut gajus, ini biskut gajus ala-ala dulu, ya. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resipi kita tengah hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi lain. Besok insyaAllah kita akan masak lah kot, ya. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, doakan saya sihat. Dan hingga kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Assalamualaikum, bye.